Jadi apa yang kita lakukan sekarang ialah semua penduduk-penduduk yang kita telah saring hampir keseluruhannya negatif ini, kita vaksin yang kebetulan berdekatan dengan di sini, dan dianggarkan kira-kira 2,000 pada ketika itu yang kita sasarkan. Namun kita telah letakkan beberapa syarat, misalnya yang tidak lagi, yang telah mendapat temu janji kita keluarkan, yang telah vaksin kita keluarkan, yang telah positif kita keluarkan. Jadi hari ini sekitar 1,600 penduduk-penduduk di Taman Seruling akan divaksin di sini. Ini pendekatan baru yang dilaksanakan oleh JKNS dan PKD dan juga pejabat daerah Kelang. Dan ini sebahagian dari satu proses kita untuk melindungi satu-satu lokaliti dan kawasan yang bakal ataupun yang telah mendapat kesan daripada peribatan dalam gelombang yang terbaru. Okey, soalan? Mungkin cara macam ni akan dilakukan di kawasan lain yang lokaliti yang catat kita. Ya, kita sedang cuba jaya. Di sebelum ini PKPD saring, asing dan vaksin. Kali ini kita tak buat PKPD tapi kita buat saringan dulu. Jadi kita dah asingkan dulu, lepas tu kita vaksin. Kedua-duanya kita akan jalankan lagi selepas ini mengikut kepada kesesuaian dan keperluan. Kesesuaiannya di sini ialah taman itu berdekatan dengan dewan seperti ini, ya. Dan dewan ini boleh disusun dan diorganize seperti ini. Dan selepas habis ini, saya rasa lepas ni kita akan tumpu pula di kawasan PKPD. Untuk di Kelang ada satu, ya, di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi Pangsapuri, Bukit Tinggi satu. Pangsapuri tu, di Bukit Tinggi tu kita akan tengok. Lepas ni mereka akan menyusun di sana. Pada hari ini, esok lusa ni saya rasa dia akan tumpu saringan. Selepas saringan selesai, kita akan teruskan vaccination ataupun vaksinasi. Okey, Wabi, kita tahu kadar kematian dalam Selangor ni tinggi. Jadi macam mana dengan peranan kerajaan negeri untuk handle? Ya, kematian yang tinggi ini sebahagiannya kerana sebahagiannya tidak lagi sempat divaksin ataupun tidak menerima immuniti. Dan yang keduanya sudah pasti disebabkan oleh warga emas dan mereka yang mendapat yang golongan rentan, ya. Di fakta kita, di warga emas yang telah mendaftar dengan Prasejahtera, hampir ataupun 90% telah divaksin di Selangor. Yang telah mendaftar dengan Prasejahtera, 90% dah selesai divaksin. Sebab itu kes-kes yang melibatkan warga emas di hospital kita sebenarnya turun dekat 40% yang perlu hospitalize lah. Mungkin ada yang kena tapi tak perlu hospitalize, ya. Jadi selain daripada itu, kita akan percepatkan vaccination. Itu satu langkah yang paling penting. Saya WBKJ ada kenyataan bersama, ada kenyataan susulan yang saya lakukan selepas WBKJ buat statement. Dan yang kedua, kita sedang perkemaskan pengaliran ataupun mempercepatkan urusan jenazah sebenarnya. Jenazah di Hospital Tengku Anwar Rahimah, di Hospital Shah Alam, di Hospital Sungai Buloh. Kita fokuskan di dua tempat, di Tanah Perkuburan Selat Kelang dan di Tanah Perkuburan Seksyen 21. Dan kita juga sedang aturkan dengan kenderaan majlis-majlis tempatan supaya dapat membawa jenazah ini dalam tempoh yang lebih pendek. Sebelum ini ada sebahagian jenazah mengambil masa dekat 48 jam untuk dikeluarkan daripada bilik jenazah. Semalam juga saya telah berhubungan dengan Kementerian Luar dan Menteri yang terbabit juga telah sedia maklum akan juga menyelesaikan. Ada sebahagian ini warga negara. Pengesahan untuk pengubumian warga negara asing ataupun warga negara luar perlu mendapat kelulusan daripada pihak kedutaan. Kita akan mempercepatkan proses itu sebab daripada data kita ada sebagainya terpaksa mengambil masa dekat 1 minggu hingga 1 bulan. Ada pun yang terpaksa disimpan di rumah jenazah sebelum pengesahan dapat dilakukan untuk proses pengubumian. Datuk Seri, sudahkah ada mesyuarat dengan CITF untuk menentukan mungkin berapa kadar vaksin untuk bulan hadapan? Dah. Minggu hari Jumaat pagi yang lepas, hari Jumaat sebelum kenyataan Wabi Khairi petang tu jam 5, pagi tu ada mesyuarat. Kita telah mensasarkan, sasaran kita 272, tapi dengan kapasiti campur Selvac, campur Pikas dan sebagainya, kita boleh capai maksimum 309,000 satu hari menjelang 26-27 hari bulan. So saya confident kalau semuanya diatur dengan baik, bekalan kita dapat disupply dengan betul, kita dapat capai dengan kaedah masing-masing. Selvac dengan kaedahnya, Pikas dengan caranya, dan CITF dengan caranya.
Tapi tiga-tiga akan assemble numbers yang menyumbang kepada angka yang signifikan. Harian pun di Selangor sekarang dah lebih 100,000. Di saat lebih 100,000, Salbek berjalan paling tidak 6-7 ribu satu hari. Sama ada Salbek Community, Salbek Industri, kita berjalan. Tapi angka tu kita terpaksa masukkan secara selepas itu dengan pihak CITF, dan angka tu tak dapat direkodkan harian. The moment kita dah aturkan dengan pihak CITF bagaimana Salbek boleh memasukkan data secara terus tanpa perlu kita masukkan secara manual, iaitu menjelang akhir bulan ni 26 onward, saya percaya angka tu akan lebih baik dan lebih tinggi, dan kita boleh capai bukan hanya minimum 135,000, 165,000, sekarang kita dah perbarui tekad itu kepada 227,000. Itu dah ada perbarui untuk kita capai herd immunity yang segera di Selangor. Datuk Seri pelantikan YB Dr. Ong Kian Ming sebagai koordinator Datuk Seri Departemen. Saya alu-alukan kerana ia mempermudahkan komunikasi dan hubungan sedia ada. Kebetulan YB Dr. Ong Kian Ming merupakan bekas timbalan Menteri Niti, dan sebahagian yang terlibat dengan pekerja ni. Sebab Selangor mengharap IKAS saja mungkin akan sedikit terkekang ataupun ada mengambil sedikit masa. So Salbek Industri masuk. So yang penting koordinasi supaya tidak bertingkah antara satu sama lain ataupun tidak begitu tak menumpu kepada kelompok yang sama. Kita ada puluhan ribu kilang, kita ada puluhan ratusan ribu pekerja, mungkin jutaan pekerja, dan ini harus diuruskan dengan segera. Jadi Dr. Ong Kian Ming akan boleh bantu kita berkomunikasi dengan CITF dan juga melihat sebab ini daily, ini adalah urusan harian. Bila urusan harian, kadang-kadang ada isu baru timbul, kadang-kadang ada problema baru timbul yang sangat spesifik dekat isu itu. So hal-hal ini perlu pemantauan yang deep dan pemantauan yang hands on. Maybe sejauh mana penguasaan ke atas kilang-kilang yang langgar SOP? Semalam saya ada bertemu sebentar dengan Datuk Seri Hamzah. Kita akan teruskan penguasaan. Penguasa kita membantu pihak polis. Semalam ada siasatan dan lawatan di beberapa tempat di Pelabuhan Kelang sebenarnya. Dan kita akan membantu sebaik mungkin untuk memastikan semua pematuhan itu dapat dilakukan dengan baik, terutamanya oleh pihak kilang dan pekerja yang membuka operasi mereka ketika itu. Datuk Seri, peratusan Salbek Industri dan Komuniti setakat ini macam mana? Kita mengekalkan itu, kita mengekalkan ratio dia. Kalau kita lihat ratio kita 250,000 ataupun 500,000 adalah yang percuma daripada 2.5 million. So maknanya sekitar 22-23% itu yang percuma. So kita kekalkan ratio tersebut. Setakat ini saya dah lihat lebih 80,000 dah kita cocok dengan ratio tersebut dengan Salbek Industri dan juga Salbek Community berjalan bagi setiap Dewan Undangan Negeri secara percuma. Baru-baru ni yang terakhir di Bukit Gasing kata saya. Ada lepas raya haji nanti, tak lama 2-3 hari lepas raya haji, Salbek Community akan bermula lagi menyambung di Dewan-Dewan Undangan Negeri dengan kadar lebih kurang 1,600 hingga 2,000 orang bagi satu-satu Dewan Undangan Negeri based on pendaftaran IPR dan juga melihat syarat tertentu yang dah dapat vaksin maupun ada lagi yang sudah dapat temu janji sudah tak payah lagi.